Selamat Selamat datang semua kepada tuan-tuan dan puan-puan, Datuk, Datin, Profesor, Profesor Madya. Right, ke program kita, program Business Opportunity Preview BOP, iaitu penulis berminat usahawan. Right, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan agenda kita, ada baiknya kita melalui program kita dengan surah Al-Fatihah. Okay, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir kulli 'asir 'alaika yassir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi selamat datang kepada program malam ini, Business Opportunity Preview, penulis berminat usahawan. Seperti yang diwawarkan sebelum ini, program ini akan dikemudi oleh saya bersama dengan Tuan Ramasya atau saya lebih dikenali sebagai Tuan RS. Okay, tanpa buang masa, saya menjemput Tuan RS kita untuk memulakan program. Dipersilakan Tuan RS. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Rohayu atau singkatannya Dr. RM saya panggil hari ni ya. Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah lah sebab hari ini sudi meluangkan masa mengikuti program kita iaitu BOP, iaitu Business Opportunity Preview. Okay, sebelum tu saya izinkan saya untuk share slide ya. Okey. Alright, semua boleh nampak slide kan? Boleh? Alright, terima kasih banyak. Okey. Okey, saya bersama hari ini dengan Dr. Rohayu. Macam saya panggil tadi, Dr. RM akan menjadi MC kepada tuan-puan pada malam ini. Saya nampak ada juga yang wajah-wajah barulah pada malam ni. So harap anda semua akan dapat satu orang kata apa maklumat yang penting yang memberi manfaat kepada kita semua lah ya. Right. Okey. Berikut adalah tajuk-tajuk yang kita akan kongsi bersama dengan kita akan huraikan bersama, iaitu daripada kenali MSGA, kelab NGO berkaitan, e-book pesaing buku fizikal, dan tajuk-tajuk lain lah. Okey, sebelum saya teruskan kepada tajuk seterusnya, izinkan saya untuk kenalkan diri saya dululah ya. Okey, nama saya adalah Rahman Shah atau kini dikenali sebagai RS, singkatan kepada Rahman Shah. So kami sekarang dalam MSJ ni ramai juga nama-nama singkatan sekarang ni. So seronok jugalah dengan nama-nama singkatan ni kan. Okey. Saya adalah Associate Master Advisor di MSJA dan juga Digital Entrepreneur. Okey, pendidikan saya tertinggi adalah diploma. Okey, diploma Teknologi Maklumat dan Perniagaan. Daripada risau sangat nak pegang mouse, sekarang kerja saya berkaitan dengan digital lah sekarang ni. Okey, kini saya bertugas di Rural Capital Berhad. Sebelum tu saya bertugas di Public Bank Berhad selama 13 tahun. Dan kini Rural Capital Berhad. Okey, untuk makluman para hadirin, Rural Capital Berhad ni adalah salah satu anak syarikat MARA. Satu-satunya syarikat yang tak ada nama berkaitan dengan MARA lah. Sebab masa tu dia kata tak nak ada nama berkaitan dengan MARA, jadi itulah namanya Rural Capital Berhad. Asalnya Rural Capital Berhad ni patutnya menjadi sebuah bank luar bandar. Okey, bank luar bandar untuk kira untuk menyokong perniagaan MARA sebenarnya. Apa usaha-usaha MARA tersebut. Okey, kini saya adalah pengurusi kumpulan inovatif kreatif di RCB, juga timbalan pengurusi Kelab Penulis Muda Malaysia KPMM dan juga timbalan pengurusi Kelab Usahawan Ibu Malaysia KUM. Inilah serba sedikit tentang diri saya. Okey, saya akan bagi tahu inilah adalah buku-buku yang ini adalah website saya iaitu Azizania Bookstore. Okey, Azizania Bookstore adalah website yang saya hasilkan untuk jadi sebagai seorang penulis dan itulah kedai saya, kedai online saya. Okey, berikut adalah buku-buku yang saya hasilkan semasa saya join dalam bersama dengan MSGA ni. Okey, buku yang pertama Bisnes Kreatif Norma Baru ni ada 3 buku siri yang saya keluarkan pada mula-mula saya join MSGA dan seterusnya sampailah buku terakhir sekarang Membina Hubungan. Saya dah keluarkan lebih kurang dalam 13 e-book. Okey. Satunya ni adalah website saya iaitu inilah website saya Azizana Bookstore.
Ada inilah buku-buku store saya. So kepada hadirin hari ini tuan-puan, kalau tuan-puan nak juga kedai macam saya ni, bolehlah ikuti program kita sampai habis. Okey? Okay, saya juga buat perkhidmatan servis iaitu kreatif inovatif, iaitu mengajukan bengkel penulisan, reka cover e-book, logo, banner, poster dan lain-lain lah. Okey, juga menghasilkan buku e-book kepada beginner. Kadang-kadang orang dah ada data, dah ada senarai apa orang kata maklumat, dah ada semua maklumat tapi tak tahu nak susun dia jadi buku. Jadi saya akan bantu untuk menjadikan sebuah buku. Okey, saya tak nak buang masa dalam tajuk ni. Okey, saya akan pergi seterusnya iaitu kenali MSG Sdn Bhd. Okey, permulaan penubuhan syarikat. Okey, mula-mula syarikat ini dikenali mengenali sebagai Mind Focus Consultation iaitu pada tahun 2009. Selepas tu bermula tahun 2010 dikenali sebagai sebagai Shiro Resources. Okey, Shiro Resources, dan kemudiannya masa tu menawarkan perkhidmatan konsultasi dalam bidang keusahawanan, konsultasi pembangunan website, pengurusan majlis dan lain-lain. Okey, sebab daripada itu pada tahun 2019 dikenali sebagai Master Shiro Global Resources. Okey, so selepas daripada tahun 2019 tu 2021 rebranding, syarikat di-rebranding semula sebagai Shiro sebagai MSG Sdn Bhd pada tahun 2021. Okay, mungkin ramai terfikir apa tu Master Shiro kan. Mula-mula saya masuk pun saya pun fikir apa benda Master Shiro, macam nama Jepun kan, nama Korea ke Jepun kan. So apa yang saya tahu Master Shiro ni adalah salah satu nama pengasas kita, nama panggilan pengasas kita. Master Shiro ni adalah nama panggilan dalam tentera. So beliau adalah bekas kata pesara tentera udara, dan dalam tu nama beliau adalah Master Shiro, nama panggilan. Kalau kita pernah tengok cerita Top Gun, dalam tu ada banyak lah. Saya memang peminat cerita Top Gun. So dalam tu ada nama masing-masing, ada nama-nama ni. So inilah permulaan syarikat ini. Seterusnya pengasas, okey, mencipta integrator. Dia bersama dengan pengasas syarikat ni Master Shiro bersama rakan bisnes mula mencipta integrated e-book business yang telah menjalani proses research dan development selama 5 tahun sebelum dilancarkan secara rasmi pada 2018. Okey, bisnes ini menyasarkan pelanggan dari semua golongan masyarakat yang cenderung dalam bidang penulisan dan keusahawan buku digital. Okey, rakan beliau adalah seorang namanya Happy Sri Sam, seorang berbangsa Cina yang memang beliau adalah dalam bidang orang kata apa teknikal lah, lebih kepada sistem dan teknikal lah. So bila orang kata apa dua giant besar ni bergabung, hanya wujudlah sistem MSGA ni, syarikat MSGA, dan juga sistem berkaitan dengan e-book ni sendiri. Alright. Okey, ini adalah syarikat ni bukannya kita panggil syarikat cak ayam. So kita ada sertifikat iaitu MSG Sdn Bhd, ada SSM, dan juga bisnes ni berkembang pesat serta menambah jumlah penulis. Kalau ikutkan sekarang jumlah penulis lebih daripada 3,000 lebih daripada 100 penulis, dan juga lebih daripada 3,500 buku dalam sistem kita. Okay, MSG Sdn Bhd membawa tagline iaitu jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. So ini adalah tagline MSG. Mana-mana kita pergi kita akan bawa adalah tagline ini. Alright. Okay, seterusnya, okay, ini adalah keratan-keratan akhbar. Okay, kita bukannya MSG ni bukan calang-calang, kita pun dah biasa masuk surat khabar, ada liputan kata liputan berita dan sebagainya lah. Ini adalah sebahagian sahaja yang daripada cabutan daripada berita. Alright. Okey, website e-commerce ni, Wibu Store ni adalah dalam 20 negara sebenarnya. Okey, daripada Malaysia, Singapura yang terdekat, Indonesia dan semua negara yang tersebut yang kita nampak di sinilah. KMS ini adalah suatu bisnes global sebenarnya. Sesuai kita berkembang sampai ke 20 buah negara. Setiap negara ini ada penulis masing-masing. Yang terbanyak di Malaysia, tetapi di negara lain pun kita ada penulis-penulis yang telah berdaftar jadi penulis hebat-hebat kita lah sebenarnya. Alright. Okey. Apakah visi dan misi? Okey. Visi syarikat adalah menjadi syarikat korporat yang berwawasan tinggi, dinamik dan berdaya saing pada peringkat global pada tahun 2030. Kita ke arah 2030 sebenarnya, bukan sekadar sekarang, kita ke arah menjadi berwawasan tinggi lah. Misinya adalah menyediakan pelbagai servis khidmat yang berkualiti, melainkan usahawan kompeten yang selari dengan arus pemodenan digital dan memberi perkhidmatan terbaik untuk pelanggan. So itulah kita ke arah, kita fokus kita satu je, iaitu kita membuat usahawan
berkaitan dengan buku digital. Okey. So MSJ juga mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang seperti perundingan, perniagaan, perundingan keusahawanan, pengurusan acara atau majlis, penerbitan buku, iklan secara fizikal atau digital, perkhidmatan pencetakan dan perkhidmatan penyediaan makanan. Okey. MSJ juga ada, sebab bila kita cerita pasal usahawan, tak semestinya usahawan ibu. Dia juga ke arah banyak perkara berkaitan dengan makanan, pencetakan dan sebagainya lah. Alright. Okey, seterusnya, okey. Ini adalah tajuk kedua, iaitu berkaitan dengan kelab NGO yang berdaftar ya, yang berkaitan. Okey. Untuk maklumat tuan-puan, kita ada dua kelab yang berkaitan dengan e-book store ni, adalah iaitu satu kelab penulis muda Malaysia dan keduanya adalah kelab usahawan e-book Malaysia. Okey, kenapa dua kelab ni wujudkan? Yang pertama, KPMM iaitu Kelab Penulis Muda Malaysia, iaitu untuk membudayakan minat membaca dan menulis di kalangan rakyat Malaysia, di peringkat kanak-kanak sehinggalah golongan warga emas. Untuk pengetahuan tuan-puan, buku-buku yang dihasilkan dalam store kita ni, web store ni, dia bukan daripada golongan orang besar sahaja ataupun orang dewasa, termasuk dengan kanak-kanak juga yang telah menulis buku-buku yang berkaitan dengan orang kata genre kanak-kanak lah. Okey, satu lagi adalah memberdayakan kemahiran dalam seni penulisan seperti penulisan kreatif agar warisan negara terus kekal sepanjang zaman. Okey, KPMN juga menjalankan banyak program lah, aktiviti ke arah pembentukan sahsia dan jati diri yang mulia. Okey, KPMN juga adalah untuk mengumpulkan para penulis buku di bawah satu kelab. Bila semua penulis buku ni dikumpulkan dalam satu kelab, kita bolehlah menjalankan aktiviti bersama. Taklah terpecah seorang-seorang kan. Jadi bila kita kumpul dalam satu komuniti yang besar sebenarnya. Okey, seterusnya adalah untuk memupuk masyarakat secara holistik dan memudayakan amalan membaca, menulis dan mengkaji seni warisan budaya tanah air. Okey, tuan-puan akan surprise banyak buku yang kita pun jarang-jarang tengok di luar ni. Banyak sangat genre yang berkaitan dengan kajian warisan, kata pengalaman diri, berkaitan dengan kita punya aktiviti, semua dalam ni ada, insya-Allah. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan Kelab Usahawan Ibu Malaysia, iaitu mewujudkan hubungan antara para usahawan ibu seluruh Malaysia dan memberi peluang kepada para penulis ibu untuk menguasai ilmu keusahawanan, membantu masyarakat luar dengan memberi ilmu keusahawanan ibu. Itulah kita tengah buat ni. Beginilah program-program setiap malam, setiap Isnin kita akan buat program untuk memberikan pendedahan tentang e-book, digitalize dan sebagainya lah. So inilah platform kita untuk kita menyampaikan maklumat. Okay, kita buat program ini secara percuma. So jadi setiap Isnin kita akan buat bersama dengan kita punya advisor penulis-penulis kita dan juga kepada sesiapa yang masuk untuk mendengar program kita bersama lah. Alright. Okey, itu sahaja daripada saya punya part, iaitu sekarang saya akan serahkan kepada Dr. RM, iaitu berkaitan dengan ibu persaingan buku fizikal dan seterusnya. Saya serahkan kepada Doktor. Okay, baik Tuan Aris. Terima kasih banyak. Okey, nak saya kongsikan slide atau Tuan Aris nak proceed ke? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Right, Tuan Aris nak proceed dengan slide ni ya? Boleh Puan Doktor nak buka ke slide? Kalau tak apalah, proceed lah dengan yang ni. Alright, okey saya pergi next ya. Okey, proceed. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan meneruskan agenda yang dibentangkan by Aris tadi, right? Okey, adakah e-book ini bersaing kepada buku biasa? Okey, sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri saya dulu sedikit sebanyak tentang latar belakang saya sama dengan especially-nya. Okey, saya merupakan pensyarah di Universiti Terjemah Arab Malaysia, right? Sejak 2010, right? Baru saja, right? Okey, ini sedikit maklumat tentang latar belakang pendidikan saya dan juga kelayakan profesional yang ada. Tak banyak sebenarnya, tetapi insya-Allah saya kira bila saya menyumbang terlibat secara tak langsung dalam dunia industri e-book ni, ia memberi satu impak yang besar dalam diri saya lah. Khususnya pada diri saya yang memang terlibat dalam aktiviti profesional. Okey, ini adalah lakaran bersama aktiviti saya bersama FSCA, right? Saya bermula dengan MSCA ni, saya sertai MSCA sejak 20
2021 sebenarnya, iaitu masa ketika tersebut kita tahu masa tu sesi pandemik yang berlangsung agak sukar untuk kita bergerak keluar, dan inilah satu-satunya aktiviti yang memberikan kita inspirasi. Pada saya memberikan kita ruang untuk kita mencaturkan idea, mengolah minda kita dari masa ke semasa. Okey, ini aktiviti saya bersama MSCA semenjak saya sertai, ada ini sebahagian lah yang saya terlibat secara langsung, yang mana dikelola oleh MSCA dan sebagainya. Dan ada juga gabungan bersama dengan tim-tim di bawah MSCA. Okay, seterusnya, di sini, slide berikutnya akan memaparkan orang kata sejarah saya bersama dengan MSCA. Seperti saya nyatakan tadi, saya mula dengan Mac 2021, Jun 2021, seterusnya hingga sekarang sebagai Master Advisor 2023. Right, dan saya masih bersama MSCA kerana uniknya MSCA ini bersandarkan kepada platform ataupun produk yang ada dalam MSCA. Okey, seterusnya MSCA ni Tuan RS. Okey, kita pergi kepada e-book store yang saya ada. Okey, di sini saya nak paparkan, saya buat masa sekarang saya mempunyai 2 e-book store. Okey, yang mana yang di bawahnya tu di atasnya royumajid.com, itu adalah personal e-book store lah, e-book store secara peribadi yang mana memang digunakan dimiliki oleh saya sebenarnya. Manakala e-book store di bawah adalah Kepda, ini adalah e-book store dalam kumpulan penerbit, yang mana di dalam e-book store ini boleh juga diterbitkan buku-buku lain yang bukan tak semestinya di bawah ataupun penulisan saya, tetapi terbuka kepada orang umum, orang lain. Right? Okey, seterusnya RS, kita pergi ke slide yang berikutnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau di awal tadi sebelum RS berhenti seketika, ada isu apa itu e-book dan adakah e-book ini orang kata bersaing kepada buku-buku yang sedia ada. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk lebih dalam, kita kena tahu apa dimaksudkan dengan e-book ataupun e-buku. Right? Kita tahu kalau sebut e-book ni, kita dah nampak e tu dalam bentuk digital. Bila sebut digital dalam bentuk soft copy, sama ada PDF, EPUB ataupun audio book lah, e-publication. So, apa yang kita tahu, bila dalam bentuk digital ni, e-book ni sebenarnya menyokong kepada penulisan ataupun industri e-book di Malaysia, yang mana kita tahu kalau e-book biasa nak beli kena pergi ke kedai, nak hantar kena post, nak bayar kena ada transaksi secara fizikal dan sebagainya. Dan bila kita ada e-book, ia menjadikan satu inisiatif terbaik kepada buku-buku yang ada dari sekarang. Right. Seterusnya RS, kita pergi kepada berikutnya, apa itu e-book kita dah tahu. Right. So, apa pentingnya e-book dalam e-buku ataupun e-book dalam dunia pada masa sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita rujuk kepada 2019 kita bermulanya COVID-19 di hujung Disember dan Januari 2020, 18 Mac 2020 kita dah terikat dengan SOP, dan masa itu kalau kita ingat lagi, pergerakan kita terbatas dan kita tidak boleh bergerak, dan pada masa itu sebenarnya telah berlaku satu hancatan paradigma yang mana pada ketika itu bahan digital amat diperlukan, terutama kepada pelajar sekolah, tidak kira pelajar sekolah, pelajar universiti, organisasi, masing-masing bersandarkan kepada digital dokumen. Nak buat meeting pun pakai e-meeting, e-platform, macam-macam. So, bila kita ada e-book ni, sebenarnya ia membantu kita melunaskan agenda-agenda kita dengan lebih efisien, lebih cekap. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok di gambar sini, bagaimana buku-buku yang telah rosak akibat banjir yang telah berlaku beberapa tahun yang lepas, macam mana kita terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk menguruskan buku-buku ini dalam tempat membolehkan ia diuruskan sebaik mungkin, tidak mencacatkan persekitaran, dan bagaimana buku-buku terlambat yang banyaknya apabila tidak terjual dan terpaksa dikita semula. So, ini sebenarnya menyumbang kepada keperluan kos yang tinggi. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ada e-book, yang mana e-book tadi boleh dikongsikan dengan cepat, mudah, singkat, easy access, dan masa yang sama boleh disimpan tempat yang mudah, at the same time orang kata memberi kemudahan kepada para pembaca. Dan apa yang pasti, saya kira e-book ni sebenarnya memberi satu tarikan yang tersendiri yang mana senang diperolehi, and then selain daripada itu, paparan e-book yang menarik perhatian disulami dengan gambar-gambar infografik yang menarik sebenarnya memberi satu kepuasan kepada pembaca dan juga penulisnya secara tidak langsung.
Okey, Tuan RS, kita seterusnya. Kita pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya di sini adalah paparan terhadap pasaran e-book pada masa ini. Okey, seperti saya katakan tadi, bermula pada fasa pandemik atau fasa orang kata apa, fasa COVID-19 dan seterusnya masuk fasa endemik dan sebagainya. So, pasaran e-book telah meningkat dari masa ke semasa. So, kalau kita tengok kat sini, ini telah menampakkan bagaimana prestasi e-book ataupun transaksi penjualan e-book itu meningkat dari masa ke semasa. Begitu juga dengan penghasilan e-book. Right? Saya bagi contoh, kalau saya di IPTA, right, kalau kita bertanya kepada perpustakaan, perpustakaan pun sebenarnya menggalakkan penulisan dalam bentuk e-book yang mana mudah disimpan, mudah diakses, mudah diuruskan. So itu yang terbaik. Itu di IPTA saja, bukan lagi tak termasuk di sekolah dan juga di organisasi lain. Yang mana easy access, orang kata senang dicapai, sedang disimpan, hanya disimpan dalam konteks gadget yang mudah and then ataupun tidak perlu ruang penyimpanan. So tentu ia memberikan satu kepuasan, satu orang kata apa, orang kata sistem yang sangat mudah untuk orang kata apa, pengembangan ilmu berlaku dengan mudah tanpa perlu berurusan ataupun melalui fasa-fasa normal manual yang berlaku sebelum ini. Okey, silakan Tuan RS. Okey, seterusnya. Okey, kita dah tahu pasal ibu, right? Seterusnya integrated e-book. So apa itu franchise? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang Tuan Aris highlight tadi, bercerita tentang MSEA. Apa MSEA ni buat sebenarnya sampai kita nak kena explain, kita nak terangkan apa produk dia daripada company biasa dan meningkat kepada sentiauan berhad, right? So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya di bawah MSEA telah dibangunkan satu platform yang diberi nama Evenchise, yang mana platform ini merupakan integrasi antara aplikasi Telegram, WhatsApp, SMS dan sebagainya, yang mana kombinasi integrasi sistem tadi telah membentuk complete commerce website e-book store. Right, yang mana dia sangat mudah untuk diuruskan. Kalau lah kita tahu, kalau macam pihak lain, pihak luar nak menguruskan kedai buku, tuan-tuan bayangkan kalau kedai buku fizikal kena ada pendaftaran, dah tentulah, right, kena cari ruang untuk penyimpanan, ruang untuk pameran. Okay, selepas tu kos dikeluarkan untuk bekerja dan sebagainya, termasuk lagi aspek security. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui platform ni sebenarnya semua itu telah dirangkum sekali. Yang baik, yang bestnya, ia diuruskan hanya dalam kita panggil single ownership, right? Yang mana pengurusan tadi berlaku dengan mudah tanpa perlu melibatkan banyak pihak lain ataupun terpaksa keluarkan kos-kos lain, terutamanya kos ataupun pengurusan e-book store tadi, right? Berbanding dengan manual, right? Bukan kata ini tak ada kos pengurusan, cuma berbanding dengan manual pengurusan kedai biasa, of course dah tentu kos yang perlu dikeluarkan agak tinggi berbanding dengan e-book store. Okey, seterusnya Tuan RS. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, integrated digital platform seperti yang saya maklumkan tadi, tuan-tuan boleh lihat untuk slide ini dan slide berikutnya, kita dapati bila platform Evancha ni sebenarnya menawarkan tuan-tuan dan puan-puan satu platform dalam bentuk kedai buku digital, yang mana yang bestnya kedai buku ini bila dimiliki pemilik mempunyai kita panggil apa, kebebasan untuk kita apa, mereka ataupun menghias platform masing-masing, dan juga pemilik e-book store juga berpeluang untuk menggunakan pelbagai fasiliti yang ada dalam e-book store ni. Antara fasiliti yang disediakan termasuklah My Button, right, yang mana tuan-tuan perempuan kita nampak ya, e-book store ni umpama macam penjualan kedai buku-buku e-buku, right, e-book. Sebenarnya dalam sistem ni, dalam platform ni terdapat juga elemen-elemen lain yang mana memberi peluang kepada pemiliknya untuk orang kata apa, terlibat secara tak langsung dalam aktiviti keuangan, terlibat secara tak langsung untuk kentapankan diri. Maksudnya dalam e-button dia boleh juga kata apa, menjual atau mempamerkan butiran agenda program bisnes-bisnes lain secara tak langsung. Right. So dalam masa yang sama, menurut platform ini juga ia sebenarnya membantu membangunkan jaringan kita panggil networking antara pemilik e-book store dan juga warga-warga maya di luar sana. So itu yang baiknya sebenarnya. Okey. Okey Tuan RS, kita pergi seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh saya kira website e-book store yang ada. Sebenarnya kalau tak silap Tuan RS, kita ada dalam 400 e-book store yang ada sekarang. Betul ya Tuan RS? Betul? So maksudnya di sini tuan-tuan perempuan, bila ada 400 sebenarnya kita ada 400
pemilik e-book store. Dan perjalanan penjualan e-book ni sebenarnya merupakan satu kaedah perkongsian yang sangat baik, yang mana bila dah ada e-book store, kita ada yang dia tak jual, tapi ada yang dia tak hasilkan buku, tapi dia jual buku lain, dia juga dapat orang kata insentif. Dan tuan-tuan dan puan menerusi platform ni, sebenarnya terdapat pelbagai tawaran insentif yang orang kata pelbagai, yang mana bergantung kepada kita yang mana kita orang kata nak dan kita nak pilih sebenarnya. Right. Okey, seterusnya Tuan Rais. Okey, kita ada kat sini. Okey, kita dah bercakap tentang e-book, kita dah masuk tentang e-book store. Sekarang 10 sebab kenapa perlunya ada bisnes e-book ni. Right. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya katakan tadi, kenapa perlunya adanya e-book store tadi. Okey, apabila kita pemilik telah memiliki platform ni, sebenarnya dia telah membawa pemilik tadi dalam satu konteks aktiviti keusahawanan, yang mana instance bisnes secara tak langsung dia telah menjalankan bisnes bisnes menjual buku. Dalam masa yang sama dia juga berpeluang mempunyai kentapakan dalam e-book store dia sendiri. Contoh macam saya namakan e-book store saya sebagai rohimajid.com. Dia sebenarnya memberi orang kata value lah, nilai saya sendiri, okey, berdasarkan brand ataupun jenama dia sendiri. Right. Selain itu, hasil daripada penjualan e-book yang berbentuk sangat efisien, sangat cepat, sangat mudah, sangat menjimatkan, sebenarnya telah diterapkan dalam konteks perniagaan e-book store ni. Right? Yang mana sebagai digital produk, ia mudah disimpan, mudah diakses. Bayangkan tuan-tuan dan puan, bila kita nak jual, benda tu transaksi berlaku secara maya dan berlaku secara sah. Itu yang memberikan satu faedah yang sangat baik untuk kita sama-sama memperolehi benefit ataupun faedah daripada aktiviti e-book store ni. Right? Dalam masa yang sama, saya kira daripada menerusi platform yang ada ni, sebenarnya kita berpeluang mewujudkan jaringan bersama warga maya di luar. Dalam masa yang sama, terdapat satu, saya kira dalam konteks MSCA ni, sepanjang saya berada, right, selain kita berpeluang menjalankan bisnes, berpeluang mewujudkan hubungan jaringan, dalam masa yang sama kita berpeluang mengembangkan sayap kita. Bukanlah maksud kita ilmunya satu, yang kedua kepakaran kita, perkongsian kita, apa yang pasti benda tu menyumbang kepada faedah kepada orang lain. Itu yang baiknya. Seperti yang kita tahu, sebaik-baik manusia sepanjang hidupnya adalah sikit sumbangan faedah kepada pihak lain yang boleh orang kata menyumbang kemajuan kepada orang luar. Right. Okey, seterusnya saya kira dah habis. Right. Okey, saya tambah sikit. Okey, kat sini apa maksud own bookstore branding? Sebab macam own bookstore branding ni maksudnya kita macam boleh dengar ke? Boleh dengar suara? Okey. Boleh, silakan. Okey, sebelum kita serahkan kepada MS, kita sambung sikit kat sini. Okey, macam kat sini kita tulis own bookstore branding. Maksudnya kita gunakan nama kita sendiri. Macam Dr. RM bagi tahu tadi, macam saya sendiri, saya gunakan nama anak saya, Aziz Zania. Maksudnya taman permainan. So, taman permainan anak saya lah. Itu yang saya maksudkan sebenarnya di sana. So, masing-masing kita boleh buka kedai kita sendiri dengan nama kita sendiri. So, benda tu kita boleh jadikan orang kata apa, satu brand kepada diri kita sendirilah, satu orang kata apa, simbol kepada kita. Dan juga berkaitan dengan digital produk. Okay, produk ni macam kalau kita order di Shopee atau Lazada kan, kita akan ambil masa mungkin 3 hari, 4 hari, seminggu nak sampai kan. So, dalam sini apa maksud instant delivery? Kat sini instant delivery maksudnya, once kita klik untuk beli, dalam beberapa saat saja kita akan terima buku kita. Okey, dia akan masuk dalam kita punya dalam Telegram. Benda ni semua sebenarnya dalam integrated dengan Telegram. Dan juga dalam Telegram kita boleh dapat buku tu instant dan juga kita dapat dalam email kita. Okey, so that's why kita kata instant delivery. Dia tak ada payah nak tunggu berapa hari nak sampai, tak ada dah. So di mana-mana kita sekarang, saya ni memang rajin, memang saya ambil public transport. So dalam kata apa, majority dalam train tu almost dalam 99% akan tengok handphone. Kecuali saya akan tengok handphone, lepas tu saya tidur lah. Sekejap je lah. Sebab dah lama sangat, tunggu sejam nak sampai, jadi saya tidur sebentar. Jadi kat sini semua orang ada handphone. So benda ni dalam bentuk handphone punya view. Jadi kita boleh lihat dalam handphone. So benda ni sebenarnya ada market yang besar. Jadi untuk market besar, bagaimana business skill ni semua,
kita akan seterusnya kepada yang kita akan serahkan kepada yang orang yang kata apa yang sesuai untuk menerangkan tentang produk ini lah. Okey, saya serahkan kepada itu saja daripada saya, Dr. RM. Terima kasih RS, terima kasih banyak. Okey, satu lagi, huge market. Seperti kita tahu, pasaran e-book ni meluas, right? Jadi dalam penghasilan e-book yang diterbitkan tu capaiannya sangat tinggi, boleh dicapai oleh siapa-siapa saja di mana-mana saja. Itu yang terbaiknya berbanding dengan buku biasalah nak dihantar menu dan sebagainya. Okey, RS, kita rasanya kita dah menjangkau masa 9.30 lebih ni. Tuan-tuan Alright. saya kira tamat dulu perkongsian saya bersama dengan RS. Saya ingin mempersilakan Tuan Master Shiro kita, ingat Tuan Meja Bersara Hasrul Taufik Firuzlan untuk meneruskan perkongsian seterusnya sekaligus untuk penutupan. Okay, terima kasih kan. Dipersilakan Tuan Master Shiro, MS. Okey. Sementara Ya. MS masih belum di talian Kak Ayu kita. Okey, okey. Tak apa. Kita tengok tadi kan RS punya sorry saya mencelah tanpa memperkenalkan diri. Saya Dr. Ayu Elmos. Okey, kiranya back office manager kepada kita punya speaker pada malam ini, Prof Rahayu Majid, RM, nama baru dia RM, Tinjak Malaysia dan juga RS. So, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua speaker. Kita tengok tadi kan Prof Rahayu dan RS, website masing-masing tu ada design masing-masing kan. So maksudnya masing-masing boleh design website sendiri. Betul tak RS? Betul, saya sendiri yang design website saya yang kita punya banner tu dan juga saya bantu kepada orang lain juga. Okey, betul. Okey, kita nampak Master Shiro dah ada di talian. Okey, mungkin kita serahkan kembali majlis kepada Master Shiro seterusnya. Silakan, dipersilakan. Terima kasih Dr. Ayu, terima kasih Profesor Madya Dr. Rahayu Majid, terima kasih Associate Master Advisor Tuan RS kita. Terima kasih semua yang hadir malam, terima kasih Dr. Ayu di belakang tabir bersama dengan TJ Padu dan juga SS dan Kosiha. Tuan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kenal sayang. Terima kasih tahniah kepada yang hadir malam ni. Saya tengok Kak Rehan ada Tuan Hadis, ada Tuan Syam Zengkai, ada ramai kalau saya sebut satu ni. Sampai esok dia tak habis kan. Okey, apapun malam ni kita minggu lalu saya berada di Batam. Saya bersiaran sekejap dari Batam, Malaysia. Dan hari ini alhamdulillah saya dapat juga bersama tuan-puan. Tadi sebab saya lambat buka video ni sebab saya tengah duduk adjust dengan lampu. Lampu saya ni macam mengganggu ini. Biar saya gelap sikit lah. Okey, alright. Saya rasa saya kena beli lampu baru lepas ni. Okey, tuan-puan, hari ni apa yang kita share? Tadi saya pergi ke sebuah kilang yang saya selalu print buku, kawan saya di kilang. Hari ni rancak semula setelah habis PKP, sudah rancak semula untuk kita print, kita cetak buku. Namun begitu tuan-puan, kawan saya yang buat bisnes percetakan ni pun kembali bernafas, kembali bernafas setelah PKP berlalu lebih kurang dalam 2 tahun berlalu, baru dia boleh bernafas sekarang bila dapat job untuk cetak Al-Quran, cetak buku sekolah, baru dapat. Maknanya tuan-puan, bukan senang untuk kita bangkit daripada cabaran COVID-19, iaitu kita kena PKP pada waktu itu. Dia tidak menolak lagi untuk kita membangunkan buku digital kerana e-book ni masih perlu ada untuk membantu sesiapa saja untuk mereka tonjolkan diri pada permulaan. Kalau tuan-puan tengok TikTok saya dekat FB saya, dia share, ada saya cakap ni. Apa saya cakap? Hari ni tuan-puan, kalau you pergi dekat publisher untuk publish buku, hantar manuskrip, belum tentu lagi buku you akan diterima. Sebab apa? Risiko 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu masa PKP itu masih menghantui mereka kan. Modal keluar banyak untuk print. Jadi hari ini saya datang sebagai alternatif. MSA datang sebagai alternatif. Prof Rahayu datang ini, Tuan RS datang. Kita sebagai alternatif. Alternatif terutama pada kita, mungkin kita lecturer, memang kita dah menulis, tapi berapa banyak kos yang kita kena keluarkan. Alhamdulillah kalau pihak universiti boleh tanggung kita untuk terbitkan buku kita. Kan? Tapi bagaimana pula kalau kata kita ada buku-buku kita sendiri yang tidak terbit di luar? Dan bagaimana pula kita nak bantu masyarakat untuk menulis, untuk tulis dan terbit? Ini adalah cabaran-cabaran yang kita hadap di luar sana. Di samping kita nak membantu masyarakat ni nak menulis dan membaca. Kan? Kita nak bahan bacaan berkualiti. Jadi MSG datang dengan
alternatif pada hari ini, iaitu membangunkan satu platform perniagaan digital. Maknanya ini semua orang boleh ada kedai buku sendiri. Semua orang ada bookstore sendiri, tuan-puan. Hari ini ramai orang dia nak buat perniagaan. Buat perniagaan. Kalau hari ni kalau kata tengok kawan-kawan kita yang mana buka kedai burger, alhamdulillah, bukan saya cakap kedai burger tak bagus, kawan saya pun jual burger jadi mereka jual burger cuba kita pergi sembang dengan dia, cuba jadi pukul 10:30 kita habis lagi keluar kejap, walaupun kita tak baik makan malam burger Tuan Syam Sengkai tapi cuba saya burger malam ni, saya burger, tapi masa beli tu cuba tanya berapa modal nak mula. Tuan-puan, ini kalau you tak ada dalam 10,000, you jangan buka kedai burger. Kalau you tak ada 10,000. Semua tahu tak? Sebulan sekali, kalau you niaga tepi jalan, kena saman. Kita tahulah pengalaman kita. Kita tahu, tuan-puan, sekali kena compound. Compound 250, tuan-puan. Kalau you tak bayar dalam masa beberapa hari, PBT akan charge you RM100. Minggu lalu saya sembang dengan ada satu brother ni, dia jual manisan-manisan tepi jalan kat Section 4 Kota Damansara. Dia kena compound dengan MBPJ pada hari Sabtu. Hari Isnin dia kena compound lagi sekali. Sian, tuan-puan. Yang seorang tu jual aiskrim Malaysia je. Aiskrim Malaysia buka kereta, jual aiskrim Malaysia. Kena compound 250, tuan-puan. Yang sana tu dia jual apa makanan sekarang panggil churros. Tak kerti nak sebut lah. Churros yang macam cakoi tu. Churros tepi jalan orang jual tu Betul lah tu. Apa? Coros. Macam-macam flavor. Betul. Churros. Dia buka dia punya store besar. Orang pergi beli kat dia ramai. Dia punya untung mesti lebih banyak daripada orang jual aiskrim Malaysia. Tapi compound tu tak sama, tuan-puan, 250. Kenapa saya cakap benda ni? Maknanya bukan semudah tu untuk you berniaga benda fizikal. Tuan-tuan, MBZA, kita ada produk, kita ada buat sate. Kita sekarang, alhamdulillah, semalam saya dapat 5 lagi bakal franchisee kita. Kita punya franchisee, alhamdulillah. Dekat Kelang seorang, nilai seorang untuk ambil sate frozen dari kita. InsyaAllah lah, MBZA kita akan buka Kelang juga. Yang akan dihandle oleh Munir. Alhamdulillah. Tapi tuan-puan, untuk bangun benda tu, saya kena pasal bekerja. Beli ayam, potong ayam, nak pergi hantar. Banyak benda lah. Tapi sebab Munir, kita punya ni, dia nak bangunkan. So, saya kena support. Alhamdulillah. Nak cerita, boy, ini pengalaman. Bukan senang tau. Hari ni MBZA datang dengan satu sistem. Satu kedai yang nilainya baru RM2,800. Boleh tak Dr. Ayu share, kita beri slide, gambar package kita. Event Chai Bookstore kita baru RM2,800. Bersama lebih kurang dalam 600 USD sebenarnya. Okey? USD saya tak kira lagi. RM2,800 saja, tuan-puan. You ada kedai online, kedai online. Okey, you ada kedai online, tuan-puan, you boleh mula perniagaan ni serta-merta. Nampak? You tak perlu nak fikir kemah hujan, you tak perlu nak fikir. Tadi petang hujan tau. Saya ada orang menjaga, tuan-puan. Saya pergi ni. Pukul 7 pun saya balik. Nak maghrib ni. Saya lalu, semalam saya dengan mak mertua saya, dengan Maya, pergi Section 8 Kota Damansara, support orang berniaga. Kita beli laksa, kita beli cendol. Bukan makan sangat pun, tapi nak support orang berniaga. Buat hujan siap. Laksa, cendol, apa lagi? Popok losong atau lagi kan? Tuan-tuan, boleh bayangkan kita nak support. Sebab kita pun berniaga macam tu. Saya kita pun, bukan senang tau. Tuan-tuan, modal dia berapa tu? Modal dia banyak tau. You nak beli kemah pun kat Shopee pun 200. Kemah 8x8, 10x10, 200 you kena beli dengan perhantaran apa semua. Meja lagi, banner lagi, banting lagi, nak berniaga malam kena ada generator, genset lagi. Tuan-puan, bukan semudah tu. Jadi tuan-puan, saya datang dengan trend digital. Trend digital, you ada kedai. Kalau you nak buka kedai buku fizikal, tuan-puan, memang tak mampu sekarang. Kecuali kita memang lahir sebagai anak raja, ataupun anak orang kaya, anak CEO ataupun board of director megah holding. InsyaAllah mungkin kita ada duit untuk minta ayah kita, modalkan beli buka satu kedai besar. Kita tak mampu, tuan-tuan, saya tak mampu. Dan saya jumpa ramai kat luar tak mampu pun. Kan? Tak kisahlah T20 ke benda. Memang kita takkan nak buka kedai yang penuh risiko macam tu. Jadi saya tampil setelah kita buat research 7 tahun, 5 tahun research, dan hari ini kita dah beroperasi 7 tahun. Kita sustain, tuan-puan. Kita sustain tetap bantu orang untuk mulakan perniagaan instant, maknanya segera.
terus mula dalam package kita yang dipanggil International Intelligence Program IIP yang bernilai RM1,600 saja. Okey, RM1,600. Kalau kita pergi ke USD, maksudnya RM1,600, saya ambil fixed currency je. Dengan MAG kita fixed currency. So, you tak risau. USD naik ke, USD turun ke, walaupun sekarang dia naik, mengalahkan RM teruk sangat, you jangan risau. Saya dah fix sebenarnya. Saya dah fix 4.0. Jadi, you punya modal tidak akan naik. Tidak akan naik. Walaupun USD akan naik setiap hari. Kita tahu USD akan naik ni. Malaysia ringgit akan kalah. Setiap hari, tuan-puan. Jadi, you jangan risau. Harga kita saya dah fixkan currency dia 4.0. Kita tidak menggunakan token, kita tak gunakan contoh MS masa Shiro wallet tak. Kita gunakan currency dunia iaitu USD. Kita paut pada USD tapi kita pegang kepada fixed currency. Jadi kita adalah legit. Kita genuine company, tuan-puan. Kan? Kita ada pendaftaran. Kita berdaftar dengan MOF. Kita boleh dapat tender, kita boleh masuk tender, don't worry. Okey. Alright, tuan-puan, so ini nilai dia adalah RM1,600 bersama 400 USD bersama dengan 600 Sing dollar dan juga 7 juta rupiah. Okey. Apa yang you dapat, tuan-tuan? You boleh upload 50,000 pada satu-satu masa. Ada yang banyak kali orang tanya saya, Masyuro, so kalau kata saya nak upload buku yang ke-51 macam mana, tak boleh ke? Boleh. You boleh upload 50. Ibarat you ada kota, tuan-tuan. Kota you ada 50. Maksudnya kalau you ada buku ke-51, you kena korbankan satu. You kena pilih dari 50 buku tu, keluarkan, masukkan buku yang baru. Kalau you nak masukkan 2 buku, you kena korbankan, keluarkan 2 buku yang lama, masukkan 2 buku yang baru. Clear? Okey. Apa pula kepada you punya insentif? Insentif kalau you jual e-book you sendiri, you dapat 60% kat situ. Okey? Okey, royalty di franchisee maknanya kalau kata you perkenalkan platform ni kepada kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita yang menulis buku, yang baru nak belajar tulis buku, yang nak ada perniagaan digital, you bantu MAZA, bawa mereka dalam talk malam ni, kita buat sharing macam ni. Betul tak? And then kalau kata mereka pun nak bayar, nak dapatkan book store ni juga, you akan dibayar 20%. Okey. You punya local and global affiliate partner up to 75%. Maknanya you boleh dapat 75 orang pada satu masa untuk you perkenalkan platform owner. Dia nombor satu lagi yang terbaik adalah Franchise Intelligence Program VIP, iaitu RM2,800. Serendah RM2,800 saya, tuan-tuan. Tak lebih RM3,000 walaupun harga sebenarnya adalah RM1,000 maknanya RM4,000. Tapi waktu PKP saya letak 50%. Saya turunkan hinggalah hari ini saya naikkan sedikit untuk tampung kos yang makin naik setiap hari. Jadi kita letaklah, yalah programmer nak gaji naik, tuan-tuan. Marketing saya nak gaji naik. Domain hosting pun dah makin naik. Jadi saya kenalah charge semula walaupun tidak sampai ke RM4,000 pada harga asal pada tahun 2017. Tapi saya letak juga sekarang ni masih RM2,800. Okey, $1,100 dan juga 12 juta rupiah. Ini yang best, tuan-tuan. You boleh upload unlimited ebook. You suka tulis buku setiap hari, tulislah, publishlah dalam kita punya bookstore. Okey, yang boleh dijual oleh partner-partner yang lain. Okey. Kalau you jual ebook pula, tuan-puan, you boleh dapat up to 75%, 75%. Lagi tinggi. Okey. Royalty di franchisee you dapat 30%. Maknanya lagi tinggilah. Maknanya kalau kata you kenalkan platform ni kepada sahabat kita yang lain, you punya insentif lebih kurang up to RM600. Banyak tau. Modal you RM2,800 saja. Tapi kalau you dapat kawan-kawan yang ada minat nak bersama, ada platform macam ni juga, you dapat RM600. Banyak tau company bayar. Okey. So unlimited local and global affiliate partner. Unlimited juga untuk you perkenalkan perniagaan ni kepada kawan-kawan di luar sana. Okey, tuan-tuan. Apa package dua-dua package ni? Dua-dua package ni akan include, datang bersama complete set of online video training. Okey? Maksudnya segala training asas you akan dapat dalam complete site online video. Kenapa kita buat video? Sebab tak nak mengganggu masa anda. Tuan-tuan, you boleh buat waktu anak dah tidur malam, esok subuh, lepas subuh you boleh dengar, you boleh tonton video tu. Video tu ada beberapa video you tonton saja dekat YouTube. Okey, link tu kita bagi, you tengok saja and then you klik, sudah tonton. You tick saja. Bila you tick, sistem akan detect. Nanti you ada kena buat sedikit quiz dan apabila anda tamat, anda lulus, anda akan di-recognize as professional certified advisor. Itulah Tuan Rahman Shah tadi, Tuan RS kita, Profesor Dr. Rohayu, nampak tak? Mereka semua tu adalah certified advisor yang kita naikkan pangkat sedikit demi sedikit. Okey, jadi tuan-tuan, inilah saya akan recognize, company akan recognize anda. Anda boleh buat bengkel,
anda boleh buat talk, kan? Kalau ada company ada buat talk, anda boleh dijemput datang dan kita akan bayar commission kat situ, kan? Jadi tuan-puan, inilah kelebihan bila you habis tengok habiskan training secara online. Dalam juga video tu kita bagi bonus ada tulis dan terbit. Maknanya you tak perlu pergi kursus-kursus luar lagi, kan? You tengok video kat rumah, kita akan guide macam mana you nak hasilkan ibu yang pertama. Maknanya dah jimat tuan-puan, semua dah masuk dalam ni. Okey, you akan dapat coaching yang berterusan daripada saya sendiri dan juga semua partner-partner saya yang lain boleh bantu untuk buat coaching kepada anda. Okey, yang termasuk dalam package ni pula kita akan bagi free SSL. SSL ni adalah untuk you punya secure you punya website daripada hackers, contoh daripada orang godam you punya website. So, jadi free SSL maknanya kalau orang buka mana-mana klien customer you buka you punya website, dia pergi kat Google Chrome ke apa, dia tak keluar not secure tu. Jadi orang lebih yakin kepada website anda. Dan ini adalah harga dia sebenarnya adalah lebih kurang 100 USD, RM400. Kali ni kita bagi percuma. Kita masukkan kita bagi percuma. Kenapa saya bagi percuma? Adalah sebab. Ada sebab saya nak bagi semua orang dia punya web store dia lebih secure kat situ. Okey. Jadi tuan-puan, ini semua adalah package yang you dapat pada harga serendah RM1,600 ataupun RM2,800. You pilih macam tu you nak. Okey. Dan saya nak tekan kat sini, kita tengok nota bawah tu, kita ada renewal fee. Renewal ni kena lah tuan-puan. Sebab apa? You nak maintain domain dan juga hosting you. Kedua, kita nak maintenance. Maksudnya tuan-puan, lebih kurang kalau 120 USD, maknanya lebih kurang RM480. RM480 bagi dengan 12 bulan. 1 bulan RM40 bagi dengan 30 hari. Maksudnya tuan-puan, satu hari you punya kos kedai you hanya RM1.30. You bayang tuan-puan, kalau you menjaga fizikal kat luar, sewa sebulan berapa tuan-puan? Kedai you nak sewa. Api, air, berapa ribu you nak sewa. Office kita pun tuan-puan, MBZ pun sebulan lebih kurang kita kena belanjakan hampir 3,000 tuan-puan. Office kita. Tapi kita kenalah maintain buat kita company. Tapi tuan-puan, you tak perlu nak jadi macam tu. You tak perlu nak pergi ambil kedai kat luar, you nak bayar sewa 2,000, 3,000 sebulan, tak perlu. Tak perlu, you tak perlu nak ambil lesen PBT. Apa signboard kat depan. Semua secara digital. Kita akan ajar you buat banner, logo dekat you punya web store. Ibarat you punya kedai fizikal. Okey, maknanya dengan serendah RM1.33 sehari tuan-puan, anda punya website kami akan jaga di belakang. Kami akan jaga supaya ada orang membeli semua tu berlaku tanpa ganggu anda. Maksudnya anda duduk automate saja. Payment gateway, credit card, PayPal, apa lagi, kita ada FPX, semua dah disediakan. Maknanya pembeli hanya pergi kat you punya website, berbelanja saja e-book tersebut. Nampak, ini adalah kita punya package. Dua ni je, kita tak banyak pun. Kita bukan jual produk-produk yang banyak nak kena cerita, nak kena jadi doktor, nak kena jadi nutritionist cerita. Tak perlu. Kita buat kat sini saja. Tapi tuan-puan, kalau you adalah agent kepada produk-produk kesihatan, ini adalah marketing tools you tuan-puan. You kena join perniagaan ni supaya sistem ni boleh bantu untuk branding diri anda. Tuan-puan, saya tak kenal anda yang join pada malam ni. Mungkin yang datang di malam ni, mungkin you adalah konsultan ataupun you adalah agent-agent pelbagai jenis produk kat luar. Inilah MBC datang. Kita datang sebagai marketing tools. Maksudnya you boleh jadikan kita sistem untuk hasilkan e-flyers, e-pamphlet, kan? E-book yang boleh educate orang kat luar, kan? Fahami Al-Quran dalam masa 30 hari. Bagi je macam peluru kapur tu. Bagi je free ke orang. And then you dapat capture database kat situ. 10 tip untuk kekal awet muda. Kan? Sedangkan you jual bedak sejuk. Tapi bila you jual, you buat hasil. Orang tak suka buat hasil. Sebab tu content creator di TikTok, di media sosial, apa mereka buat tuan-puan? Mereka buat video-video yang tidak hasil. Mereka buat benda educate orang, mereka buat benda yang jenaka, mereka buat benda-benda yang menarik orang datang ke mereka, yang singgah ke mereka punya page ataupun mereka punya social media. Kenapa tuan-puan mereka tak buat hasil? Jadi you boleh gunakan e-book ni sebagai you punya soft sale. You educate orang, kan? 30 tip awet muda sepanjang zaman, kan? Sedangkan you adalah orang yang jual bedak sejuk. You bayangkan kalau you buat video, you cerita pasal bedak sejuk semata-mata, orang pun terus scroll laju-laju. Nampak tak? Jadi kalau you bagi educate kepada orang, orang download e-book tu, orang dapat ilmu. Orang akan cari kita. Bila orang cari kita, baru you akan masukkan you punya produk. Tak kisahlah produk apa, penapis air ke, gold ke, benda ke, you mesti datang dengan niat untuk educate orang. Bila you educate orang, insyaAllah tuan-puan. Inilah kehadiran Evencha Ibu Store ni. Jadi saya nak melukis sedikit tuan-puan supaya anda nampak apa kelebihan bila you jadi usahawan bersama Ibu Store, bersama Evencha Ibu Store, bersama MBCA.
Senang saja tuan-puan. Kita punya sistem tuan-puan, bila you jual e-book kepada orang menggunakan you punya website. Kat sini saya nak bagi anda option. You nak keluar modal atau tak keluar modal? Tadi saya cerita pasal keluar modal, maknanya RM1,600 ataupun RM2,800. Sekarang saya nak bagi anda option bahawa anda tak perlu keluar modal. Boleh? Boleh. Katakan anda tak keluar modal. Okey, maknanya you free saja. Tapi you nak tulis e-book bersama MAJ, you nak jual dekat website MAJ. Boleh. Katakan you mula dengan free. Anda akan dibayar 25% saja setiap kali jualan e-book tu berlaku. Okey, katakan sebulan e-book you terjual 100 e-book. Darab dengan RM RM20. Darab dengan 25%. Berapa tuan-puan you dapat? Saya kira terus pakai kalkulator saya depan anda. Okey, saya kira dulu depan anda. RM20 kali dengan 100 buku kali dengan 25%. You dapat RM500. Alhamdulillah tuan-puan. Duduk kat rumah dapat RM500. Kenapa? You punya buku duduk dalam kedai buku saya. Duduk dalam kedai buku Puan Raihan kita. Duduk dalam kedai buku Tuan Rahman Shah kita. Mereka boleh bantu jual. Anda tumpang kedai buku mereka tanpa keluar satu sen modal. Saya ingat saya lukis. Tak apalah, memang dia kecil saya lukis kat whiteboard, memang saya ingat. Okay, alright. So RM500 you dapat. Alhamdulillah. Nampak? Okay, katakan ini tuan-puan. Tapi ingat database semua dapat dekat saya. Siapa yang tolong jual? Kalau Kak Rehan tolong jualkan dekat daripada bookstore dia, anda tumpang bookstore dia, Kak Rehan akan bayar anda 25% dan database semua dapat Kak Rehan. Kak Rehan akan dapat siapa yang bagi email dia, nama dia, nombor telefon. You sebagai penerbit tak dapat. Okay, now katakan you keluarkan modal. You cakap tak apalah, Mesti nak keluar modal lah, nak buat lah perniagaan ni. You bayarlah bencang dia RM50,000. RM2,800. Betul tak? You keluar package tu. Berapa company bayar you tuan-tuan? 75%. You dapat domain you sendiri. You dapat kedai buku you sendiri. You tak payah tumpang orang. Tuan-puan, you dapat 75%. Katakan jumlah buku you jual pun sama. 100 kali RM20 kali dengan 75%. Berapa tuan-puan? RM1,500. Tuan-puan bayangkan. You nak 1,500 ke nak 500? Tuan-puan, kalau you tumpang kedai Kak Rehan, 1,000 tu dapat kat Kak Rehan. You nak ke hasil karya you? Sebab you tumpang kedai orang, Kak Rehan dapat 1,000. Nampak tak? Kak Rehan dapat 1,000 tu. Kau saya kira, kita kira. Kita tak percaya cakap saya kan 100 kali RM20 kali dengan 75%. 1,500. Kan? Soalannya, inilah option saya bagi. Orang tanya, Mak Syirul, kau nak mula perniagaan tanpa modal? Boleh. Ini yang cara ni. Saya buktikan. You boleh tumpang kedai saya, tapi database saya punya, you tak ada domain sendiri. Kalau ada orang beli, saya akan bayar 25%. Okay? Tapi kalau you ada kedai you sendiri, you akan dapat 75%. Mana pergi lagi 50% tu? Saya ambil lah kedai saya. Saya nak kena tolong promote. Saya punya kedai. Saya yang keluar modal. Betul tak? So tuan-puan, 1,000 tu Kak Rehan ambil. You ambil 500 je. Tuan-puan, 1,000 tu bagi saya banyak. Jadi, inilah dia punya timantara untuk you berfikir tuan-puan. Jadi, kalau 100 buku you terjual, you dapat 75%. Modal you berapa dia tuan-puan? 2,800. Betul tak? 2,800 tolak dengan 1,500. You perlukan lagi 1,300 saja untuk balik modal. Sebab semua yang join saya akan ajar untuk you balik modal. You hanya perlu lagi 1,300 untuk balik modal. Bulan depan, jual lagi 100 buku. Balik modal. 2 bulan you balik modal tuan-tuan. Sebab tu perniagaan ni seronok. You nak jual 100 buku macam mana? You kena masuk kelas saya. Saya ajar macam tu. Buku mana you boleh hit? E-book mana yang orang nak? E-book mana yang macam orang tak nak tapi you boleh hit juga? Okay, so tuan-tuan, ini adalah pengalaman saya. Saya akan baca, cuma tak semua orang boleh praktiskan sampai berjaya. So apa? Dia mengikut dia punya kemampuan, mengikut kesungguhan you. Okay, dia tak boleh cakap, oh ini bukan rezeki saya. Tak. Sebelum you usaha, sebelum you buat tindakan, you tak boleh cakap itu bukan rezeki. You kena buat dulu tuan-tuan. So, inilah dia perkiraan dia. Saya bagi simple saja dia punya marketing plan ni supaya anda nampak. Oh, inilah dia punya persen dia. Okay, apa lagi? Okay, how sure? How sure tuan-puan, itu adalah tertakluk kepada you punya e-book, you punya pasaran e-book. Hari ini saya tak boleh letak confirmation kepada doktor, oh ibu doktor boleh meletup. Tidak, saya tak boleh. Itu pasaran you. Kita ambil contoh seorang lecturer kita. Dia punya e-book tentang sains sukan, how to play tennis, how to play badminton. Tuan-puan tahu tak berapa e-book dia terjual? E-book dia terjual 1 tahun dia lebih kurang 6,000 naskah. Kau hitung, kalau e-book tu dijual di luar, belum tentu ada orang nak beli. Tapi dia ada target market bila masuk kelas dengan saya.
Saya bagi target market. You kena tengok, you punya target market siapa? Okey, dia kata, tak Allah. Saya kata, no, you punya ibu ni, target market you adalah student. So, kenapa you tak bagi student you saja? Oh, dia pun kecilkan skop dia balik. Sebab tu, tuan-puan, bila kita menulis, kita tak boleh confirm buku kita ni, itu akan meletup. Sebab tu, you tengok buku open print buku pertama, ada yang terus hit. Buku kedua, tak hit. Ada yang buku pertama, tak hit. Buku kedua, dia hit. Sebab apa dia akan kaji satu-satu. Sama juga kalau kata you tulis e-book, kalau you seorang doktor medical, you tulis buku tentang how to cure breast cancer. Dengar macam ramai orang nak beli, betul tak? Breast cancer. Kan? Itu kena masuk kelas saya, doktor. Malam ni saya tak ada cerita. Malam ni kita just untuk buku minda dahulu. Bila dah masuk kelas, dia ada step-step dia. Step menulis, step nak target kat mana, tu dalam step dia. Kalau saya cerita malam ni tak sempat time kita, kan? Okay? Jadi tuan-puan, how to cure breast cancer. You bayangkan tuan-puan, hari ni bila saya cakap ayat ni kepada dalam kelas saya, dalam coaching kelas, saya cakap ayat ni. Semua cakap, oh ramai orang akan beli. Saya kata, you pernah tak buat kajian? Pernah tak you buat study? Berapa ramai orang kena breast cancer dalam Malaysia? Tak pernah. Tak pernah. Tapi you as a doctor, medical doctor, sorry. You confident depan saya, you cakap, oh ramai orang nak beli. Belum tentu. You kena buat research dulu lah. Berapa ramai yang orang kena breast cancer? Itu pertama. Kedua, betul ke orang yang ada breast cancer walaupun dia ramai, dia akan beli buku tu? Tuan-puan, saya adalah orang yang menghidap penyakit cervical dystonia. Yang bangkit menulis ni, tuan-puan. Bangkit bangun perniagaan ni, saya sakit teruk, duduk kronik hospital. Waktu dalam hospital, tuan-puan, orang bagi buku tentang sakit saraf, ni saya tak baca lah. Pada hari saya pegang tasbih, berzikir, baca Quran je. Tak pandang. Kalau orang hulur buku, saya tak pandang. Jadi bila saya keluar daripada hospital sekarang ni, saya bercerita ke orang sakit, tuan-puan, dia tak fikir buku dah. Tapi macam mana you confident, oh buku ni mesti hit. No. Jadi saya bagi dalam coaching kelas saya. Boleh hit. Hit dekat mana? You kena target family. You kena target ayah. Ayah untuk ajak anak perempuan dia. Untuk bawa isteri dia. Apa yang how to cure ataupun how to prevent. Kan? How to prevent breast cancer. Ini yang saya sampaikan dalam kelas saya. Kenapa saya bagi contoh breast cancer? Sebab ini yang orang suka bercakap pada waktu itu. Dan saya kata, oh it's good untuk kita share kepada our writers. Kan? Jadi itu salah satu contoh dalam kelas-kelas coaching dengan saya. Saya tunjukkan satu-satu. Siapa yang join kelas saya minggu lalu, hari Sabtu baru ni di Hotel Olympic, this is idea yang tuan-tuan dapatkan. Prof, doktor dapat semua hari Sabtu lepas. Alhamdulillah, mereka jumpa fizikal dengan saya. Bayar yuran RM75 je. Tapi banyak idea saya bagi. Abu nampak, oh inilah ibu yang kita kena target. Ini ibu. Kadang kita nampak macam ibu kita tu macam boleh hit. Tapi belum hit. Oh tak apa. Next kita keluarkan macam mana. Kita improvise balik. Ini cara kita nak menulis. Okey? Macam saya bagi contoh yang tentang apa ni? Tentang untuk kecantikan dia itu. Ini real story. So, Kak Zaid daripada Kelantan, umur dah 50 lebih, tapi nampak macam muda, macam 20 umur dia. Jadi saya kata, Kak Zaid, why you tak tulis tentang macam mana you punya amalan harian? Jadi apabila dia tulis, ibu dia tak laku, tuan-puan. Ibu tak laku. Tapi kerana ibu dia, image dia naik, orang minta dia buat kelas. Nampak tak? Jadi tuan-puan, dalam perniagaan MAZ, saya akan guide anda, begitu ada bookstore, saya akan guide antara you buat duit dengan jual e-book ataupun you buat duit kerana e-book tu. You kena tengok benda tu. So hari ni you nak buat e-book, okay? Adakah boleh kita menjual e-book benda yang bukan MAZ? Boleh. Ini maksud saya tadi, tuan. Bagus soalan Tuan Raji sekarang. Betul, tuan. Ini maksud saya tadi. Bayangkan, tuan adalah ahli MAZ. Tuan ada franchise bookstore. Tuan akan buat talk macam saya ni. Tuan pergi jumpa dia. Kau nak tak tulis e-book? Aku tolong publishkan. Sebab tu hari Sabtu lalu kita buat kursus be your own publisher. Kita tak ajar orang untuk menulis semata-mata. Kita nak ajar tuan jadi publisher. Jadi you offer kat kawan you, nak tak tulis e-book? Jual kat bookstore aku. Tapi syarat tuan-tuan you kena ada bookstore dulu lah. Okey, promote dia. Kalau you letak kat bookstore I bayar 25%. Ini 25% yang company letak tau. Tapi kalau kata Tuan Raja tadi, Tuan Raja kata sebab bookstore Tuan Raja. Tuan cakap, I nak bagi you 10% je. Boleh. Itu MAZ tak masuk campur tuan-tuan. You kena buat separate agreement dengan dia. Sebab kedai buku you. Kedai buku Tuan Raja. So MAZ takkan kacau. Maknanya kalau tuan cakap, okay, kalau you tumpang kedai buku saya tolong publish kan, saya tolong jual, saya bayar you 10% saja. Boleh? Maknanya company bayar kat sini 75%, 10% you bagi dia. Maknanya 65% kepada tuan. Kalau tuan bayar tu, tuan bagi dia 25 lah. Macam saya tulis ni. Kalau tuan cakap nak bagi dia 10, tuan ambil 65%. Tu tuan punya. Tak ada masalah. Maknanya kita boleh
boleh publishkan buku orang. Okey, tapi ada beberapa syarat je lah. Syarat dia SOP dia kita akan tunjuk mesti 35 muka surat. Sebab apa nak apply AISBN tu mudah, nampak jadi itu antara SOP-nya. Tapi jawapan saya pada malam ni boleh. Sebab tu saya tunjuk benda ni. Sebab benda ni boleh. Okey? Dan kalau kata dia jadi tuan punya penulis yang tumpang you punya bookstore, dia ada satu lock-in untuk dia boleh tengok. Saya letak dia sebagai co-author. Maknanya dia boleh tengok. Maknanya tidak ada hidden. Maknanya segala transaksi bulanan tu, harian tu dia boleh tengok. Tapi dia tak boleh kacau bookstore tuan. Maknanya macam tuan letak tuan bayang tuan ada satu kedai buku popular, contoh Borders ke, kan? Tuan letak satu skrin depan tu. Dia boleh tekan skrin tu, masuk password dia boleh tengok saja buku dia terjual berapa. Tapi dia tak boleh masuk kedai tuan, dia masuk kedai popular tuan tu, susun buku, ambil buku tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh pergi kacau cashier, ambil duit tak boleh. Dia hanya boleh tengok aja. Oh, bulan ni ada 50 buku aku laku lah. Tuan Raja boleh tak Tuan Raja bayar saya bulan ni? Okey, ujung bulan kita bayar 50 buku darab dengan 25% dari itu. Ini terpulang pada pemilik bookstore. Lepas tu saya kata kat sini tuan-puan, you boleh buat macam-macam dengan bookstore ni. Dia boleh sewa kepada orang tau. Dia boleh sewakan tapak. Ada partner kita, bookstore owner kita, dia sewakan tapak aja. Siapa nak tumpang kedai buku dia, laku tak laku, letak saja sebab dia tak nak keluar modal 2,800 ataupun 1,600, boleh. You tulis ebook, ambil ebook tu, letak dalam kedai buku you. You charge satu buku RM50 sebulan. Boleh. Mana kalau dia letak satu buku tu RM50 sebulan, you jadi toket tapak je tuan-tuan. Kalau you ada 10 buku orang tumpang you punya bookstore, you ada 500 passive income 500. Macam you ada rumah sewa, ada kedai sewa ke orang kan. Ini pun ada partner kita buat. Saya akan ajar orang satu apa you nak buat dengan bookstore you. Yang penting you kena ada kedai buku dulu. Okey, ini antara contoh-contoh yang paling penting tuan-puan, kita nak memeriahkan industri penulisan itu saja. Bila you dah dikenali, ibu you orang dah nak beli, orang dah kenal apa semua, kita pergi ke next step iaitu kalau you berminat untuk print, you nak cetak, you nak buat pelancaran. InsyaAllah bulan depan kita akan buat pelancaran buku Gout yang ditulis oleh Dr. Ainun Mokhtar kita. Dr. Ainun adalah pakar perunding rheumatologi daripada salah sebuah hospital swasta dan beliau dah hasilkan beberapa ibu, banyak ibu beliau, dan insyaAllah bulan depan kita akan buat pelancaran buku fizikal beliau tuan-tuan dekat kelab golf, 100 orang datang. Kenapa? Dr. Ainun dah bina dia punya branding selama hampir 3 tahun dengan MAZA. Kita bantu dia, bagi dia semangat, bagi dia apa, dia tulis tak berhenti, ikut pergi Singapura, berjalan apa dengan MAZA. Now, dia dah bersedia untuk lancarkan, beliau dah bersedia untuk lancarkan buku fizikal. Ini dia punya jalan tuan. This is a process dia. Jadi tuan-tuan kalau kata hari ni kita nak hit, how sure kita punya buku boleh hit, boleh meletup, boleh jadi bestseller, kita yang kena buat tindakan. Kita kena susun, kita kena bertindak, kita kena mula dulu. Kalau tak mula, saya pun tak tahu macam mana, adakah confirm, sure you punya buku boleh hit. Tak, tu bukan saya punya janji. Janji saya, you join, you ada bookstore, you masuk kelas, you follow saya punya coaching, insyaAllah saya akan bagi idea-idea yang hasil daripada pengalaman kita punya semua penulis kita, semua bookstore kita. Ini saya akan kongsi. Di akhirnya apabila kita dah berusaha tuan-puan, barulah kita serah pada rezeki. Kalau rezeki kita alhamdulillah macam Dr. Ayu Limos kita, bulan pertama dulu dia buat pada tahun 2020 waktu PKP tu, bulan pertama dah jadi best selling author dah. Saya pun tak tahu. Kenapa? Sebab dia dengar cakap saya. Saya beritahu pada grup yang awal masa tu, you buka kedai makan. You buka kedai makan, saya kata. Bila you buka kedai makan, orang yang pertama you jemput siapa? Kawan-kawan dalam WhatsApp group. Dia datanglah. Aku buat kedai makan ni. Datanglah support. Tuan-puan, ada tak 30 orang kawan akan datang? InsyaAllah akan ada. Ada tak 50 orang akan datang? InsyaAllah akan datang. Tapi mungkin tak akan serentak. Mungkin esok 25 orang datang, esok 2 orang datang. Tapi kalau 30 orang tak datang kedai you, tuan-puan, something wrong dengan you punya relation. Mungkin orang tak suka kita. Nampak tak? Tapi kita buktikan kalau you ada kawan-kawan yang support you, 30 orang insyaAllah akan datang makan kedai you. Sama juga macam ibu. Bila pertama ibu you keluar, saya akan ajar you buat poster. Macam mana you nak pitch kawan-kawan you dalam grup, keluarga. Buat satu poster, Assalamualaikum, ini ibu pertama saya keluar ni. Boleh tak support beli ibu saya RM8? Tengok tuan-puan, kawan-kawan beli tuan-puan. Itu berlaku pada Dr. Ayu. Dia buat buku pasal ibu dia tentang motivasi hidup dia je. Semua kawan-kawan beli. Nampak jadi best seller. Nampak tak? Bila jadi best seller, orang start cari dia. Dr. Ayu macam dia tulis ibu. Baru dia ajar. Dia duplicate apa yang saya ajar, and then kita leverage semua kita punya author dan kita punya bookstore ni. Senang je step dia.
Okey, ada yang buat ibu tuan-puan yang ambil gambar saja. Ambil gambar jambatan tu. Jambatan Kuala Terengganu. Gambar matahari turun, matahari naik, jambatan. Tak ada ayat pun dalam tu. Pun orang beli tuan-puan. Saya boleh kan? Kenapa orang beli? Sebab gambar dia cantik, dia gunakan telefon Huawei pada waktu tu sama macam saya Huawei. Jadi dia cerita pasal Huawei. How to shoot gambar menggunakan Huawei. Pun orang beli tuan-puan. Yang saya tak jangka pun. Nampak tak? Jadi persoalannya macam mana ibu tu boleh hit? Macam mana ibu tu ada orang beli? Kita tentukan apabila kita go the process. Kita go what the process, insya-Allah kita akan nampak sesuatu. Oh masyaallah ini. Insya-Allah saya sentiasa ada tuan-puan selagi Allah Taala bagi saya kesihatan yang baik sekarang ni. Alhamdulillah saya bangkit dari sakit ni. Dan Allah Taala bagi kesempatan waktu tuan-puan. Sebab ini adalah full time saya. Ini adalah full time saya. Saya berhenti tentera, inilah full time saya. Maknanya saya sentiasa ada. Kan sentiasa ada untuk anda tanya soalan, saya buat telegram streaming pagi-pagi, minggu ni tak ada lah, saya tak sempat, minggu depan baru saya akan mula balik. Saya bagi motivasi, saya bagi teknik-teknik, formula-formula, kan? Tanya Kak Rehan. Kak Rehan tu banyak dapat dah tu, Kak Rehan ni. Kak Rehan hit. Semalam hit, hari ni pun hit. Saya pun Alhamdulillah. Dia guna je apa tu, gabung semua ilmu-ilmu guru-guru, sipu-sipu dia. Alhamdulillah tuan-puan. Hit tuan-puan. Semalam hit, hari ni pun hit. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, ini saja daripada saya pada malam ni. Saya tinggalkan anda dengan option di belakang tadi tu. Okey? Boleh apa kaedah pesingkat sebentar nak keluar buku sendiri? Ya. Tuan Raja, inilah ceritanya. Kita ada lebih 3,700 ibu. Yang dulu saya bermula kosong tuan-puan. Saya bermula dulu seorang dengan Mr. Hafiz Sam, kami berdua, tak ada buku. Buku pun tak ada, orang penulis pun tak ada. Kan? Sedih benda tu. Pergi ke Hulu Hilir ni, ajak orang masuk buku, percuma pun orang tak nak. Gusto Adventure ni siapa punya ni? Semua tengok muka saya pun orang tak nak. Tapi tuan-puan, kita percaya pada perniagaan, kita percaya kepada pendidikan. Ya, saya percaya pada pendidikan. Saya, ya Allah, tuan-puan pertemukan penulis-penulis, orang nak menulis. Allah Ta'ala jumpa ramai tuan-puan. Hari ni kita ada 5,000 penulis. Bayangkan punya ramai 5,000 yang kita dah latih. 20 buah negara. Jadi, apa jadi semua? Sekarang dah ada ready-made 3,700 ibu. Yang Tuan Raja Iskandar, doktor, kalau saya tak tahu doktor, saya panggil Tuan. Tuan boleh bantu jual. Bantu jual. Bila bantu jual, saya tambah, bantu jual, kita bagi tuan 50%. As a boost owner, dalam kita ni sistem, kita akan bayar tuan Raja 50%. Kalau you bantu jual ibu-ibu yang berada dalam booster kita, you dapat 50%. Pilihlah. Nanti kita akan ajar dalam teknikal, belakang tabir macam mana. You tak suka buku orang ni, you letak belakang. You suka buku orang ni, you letak kat depan. Ni nak masuk bulan Ramadan ni, dah boleh pilih dah. Ibu-ibu tentang keagamaan. Nak musim haji, you boleh pilih Ibu Ustaz Asnin, Mak Tok kita, tu semua asatizah kita yang pakar-pakar haji. You boleh antik buku-buku yang lain, letak belakang, you tick je buku mana you letak kat depan. You rasa-rasa ibu you, Tuan Raja dia rasa, nak saja letak ibu aku ni best seller, letak kat depan best seller. Boleh. Ibu orang lain buang. Tak boleh letak. Boleh. Boleh doktor, boleh. Itu ghostwriter punya kerja. Boleh. Okey? Kita boleh bercerita pasal orang ataupun orang tulis pasal kita. Boleh? Dan saya pun buat servis tu. Kalau doktor berminat, kalau tak sempat nak menulis, boleh hubungi kita. Saya ada beberapa orang ghostwriter saya boleh kenalkan. Dia nak cerita pasal biografi diri, tentang pembangunan diri. Boleh? Ini salah satu cabang perniagaan dalam dunia penulisan. Tuan-tuan, bila you certified advisor dengan MAZA, saya akan bagi tuan-tuan banyak pilihan. You boleh jadi konsultan tentang email. Tuan-tuan, bila hari ni kalau saya bercakap tentang konsultan, hari ni bila orang minta nasihat saya untuk hasilkan buku, tadi Dr. Noria tanya kalau nak jadi ghostwriter tau, itu orang penulis siluman, dia kat belakang tabir dia tolong tuliskan. Ada lagi satu kerja yang saya buat, yang tuan-tuan boleh buat, konsultan. You jadi perunding untuk bagi nasihat dekat dia. Lepas tu saya letak tuan-puan, bukan perunding lah, saya letak tuan-puan advisor. You boleh nasihatkan orang. Buku macam mana. Ini you boleh buat kerja-kerja perundingan. You boleh jadi konsultan. Okey, konsep. Dr. Noria kena macam ni. Dr. Noria tahu tak saya charge berapa kalau personal dengan saya? Personal dengan saya 1,500 paling murah. 1,500. InsyaAllah saya boleh. Nanti Dr. Ayu ambil nombor telefon Dr. Noria nanti bagi untuk berhubung dengan Dr. Noria. Kalau Dr. Noria jumpa saya personal, nak cerita pasal ibu apa nak tulis, untuk bercakap bagi idea saja kena bayar 1,500 dalam 2 ataupun 3 session. Bayangkanlah, sampai tahap tu tau, kita boleh duduk di dalam bisnes ni. Maknanya macam Tuan Raja tanya di sama-sama nak buat affiliate, tolong jual buku orang, bukan tu saja. Tuan Raja boleh jadi konsultan macam saya.
Saya tak gerti lah nak tulis buku jenis macam mana, tak tahu nak letak konsep warna apa kat depan. Kita akan pergi. Saya akan ajar you nak pitch klien macam mana. Saya ajar you nak pitch klien. Boleh pitch klien, beri cakap, okey, konsep ibu doktor kena macam ni. Kena doktor punya gaya macam ni. So, you punya ibu kena dengan jiwa you macam ni. You bayang tuan-puan, you bagi idea macam ni pun, orang akan bayar you 1,500 paling murah. Nampak tak tuan-puan? Kalau sebulan dapat 10 orang, 10 projek 15,000. Tak tulis buku pun, tak jual buku pun. Ini salah satu job dia. Ada job lain lagi tuan-puan, proofread. Kita ada job editing. Kita ada job untuk buat cover. Kepada anak-anak muda yang mana kita ada anak-anak, tuan-puan ajak. Tuan-puan ada bookstore, pastikan you jadi certified advisor. Pastikan anak-anak you kenalkan dengan saya. Mana yang 17 tahun, 18 tahun tu kan. Boleh Dr. Noria, insyaAllah. Nanti Dr. Ayu akan hubungi Dr. Noria. Nanti tentukan saya punya appointment. InsyaAllah. Boleh. Jadi, you boleh ajak anak-anak yang umur 16 tahun, 15 tahun tu. Tapi yang penting, doktor kena jadi booster online kita dulu. Anak-anak ni, kenalkan dengan saya. Nanti kita akan buat kelas Canva untuk buat cover. Bila ada job-job macam Kak Rehan tu, buat cover kan. Kadang-kadang tak sempat, dia sibuk. Kan? Kita bagi, Kak Rehan boleh bagi job kepada anak perempuan. Kan? Satu cover tu boleh charge paling murah RM50. Paling murah, paling teruk tu RM50. Kan? Budak-budak sekarang dia pakai Canva, tekan 10 minit je. Template semua dah ada, RM50. Kita boleh charge RM180. Kita boleh charge semalam RM350. One cover depan untuk design. RM350. Mana anak-anak muda tuan-puan? Mereka ni siswa-siswi, barulah nilai diorang tu tinggi tuan-puan. Nilai diorang nak keluar graduate dari universiti tinggi. Kau tuan-puan, kalau you all lecturer, bantulah. Bantu mereka ni. Cakap, pergi ke industri yang menggunakan akal mereka, kemahiran komputer mereka ni. Design mereka anak muda. Kita kena galak ke arah ni dulu. Janganlah terus pergi GIG. Nampak tak? Ramai kawan-kawan saya, anak-anak buah saya mana yang keluar buat master, keluar buat GIG, buat Grab. Bukan tak baik. Tapi sayangnya mereka ni boleh buat kerja-kerja macam ni dekat rumah. Kan? Kenapa ni orang kena pergi e-hailing dulu ataupun e-hailing? Janganlah. Bawa dia orang ke sini dulu. Buat cover buku. Dah tak boleh juga, baru dia orang pergi GIG punya pekerjaan GIG. Pergi buat e-hailing atau e-hailing. Itu kalau dah tak ada choice. Tapi ni kita ada choice kan? You adalah bapa saudara, mak saudara yang ada bookstore. Tengok anak saudara tu tak ada kerja lagi, graduate dah ada degree. Kam datang dengan MSA. Kita ajar dia, kita bagi job kat dia. Inilah dunia penulisan dengan MSA. Lepas tu tajuk kita malam ni, penulis berminda usahawan. Kita tak nak lahirkan penulis mata-mata. Betul tuan. Terima kasih Tuan Raja. Kita nak penulis yang berminda usahawan. Sebab tu saya dijemput dan dijadikan ikon kepada Dewan Bahasa Pustaka Oktober 2023 apabila saya lontar dengan perkara ni. Saya nak penulis berminda usahawan. Maknanya usahawan dia bukan businessman semata-mata. Usahawan dia mesti usaha, dia betul-betul nak fikir apa yang dia boleh bagi kepada orang lain. Dia kena fikir apa peluang pekerjaan dia kena bagi kepada orang lain. Kalau ini tuan-puan, saya makan gaji bersama tentera lagi, gaji saya RM10,000 sekarang. My friend, my squad semua dah pakai lieutenant colonel dah. Saya punya senior tadi saya sembang dengan KJ Padu, my senior dah pakai full colonel, 4 balak. Tak lama lagi 1 bintang, general. Saya di tahap tu sekarang. Tapi tuan, saya tarik handbrake, saya keluar, saya tak ada pincin, saya percaya pada bisnes ni. Allah Ta'ala susun, Syirul, bagilah peluang pekerjaan kepada orang. Alhamdulillah, sebab itulah saya duduk dalam perniagaan dengan bersyukur. InsyaAllah tuan-puan. InsyaAllah perniagaan ni boleh bantu kita untuk kita punya persaraan. Dah besar esok, takkan nak buat kerja berat-berat. Dah besar esok, kita buat benda-benda macam ni. Betul tak? Menulis, ajak orang buat bengkel, kan? Dari kalau Dr. Noria tahu kan, kerja-kerja konsultan ni, hari ni saja Alhamdulillah nak share dengan Kak Rehan sikit lah kan. Yang mana yang tak percaya, yang tak tahu kita ni job MAZ kan. Alhamdulillah, kalau Kak Rehan berjaya semalam ni, tuan-tuan, doa Kak Rehan juga, hari ni MAZ dapat 3 job. Satu daripada penerbit, satu lagi 30 orang akan beli bookstore menggunakan geran. Bayangkan, boleh kira kot. Nilai belakang tu kali dengan 30 orang. Kan? Boleh. Nanti kita boleh jumpa dalam personal coaching. Tak ada masalah, boleh. 30 orang akan dapat geran yang akan ambil semua bookstore ni. Tak termasuk dengan dia akan bayar untuk train 30 orang ni. Tuan-tuan, you nak jadi certified advisor dengan MAZ kan? Esok dah pincer boleh jadi kita punya part-time lecturer, freelance lecturer dengan MAZ. Tuan-tuan, satu lagi job kita dapat. Dapat lagi satu job. Dapat lagi satu job untuk training 3 hari. Ajar menulis kepada lebih kurang dalam 30 orang lagi. Hari ni saja 3 job kita dapat. Tuan Ramasya ready lah dengan Pulau Rayu untuk dapatlah surat offer untuk datang mengajar. Lepas tu you kena jadi certified advisor kita. You buat apa? MAZA dalam perjalanan untuk jadi MSGA EduTech
University. Ini kita punya jalan kita pada tahun 2026-2030. Ini saya punya impian untuk jadikan MAZ EduTech University. Kita akan offer freelance lecturer apa semua untuk mengajar. Dan kita juga dalam proses untuk bersama dengan UTM Space, UTM Space untuk dapat akreditasi daripada LEB, London Examination Board. Maknanya lepas ni kursus-kursus MAZ anjurkan, kursus menulis, kursus keusahawanan ibu, boleh dapat executive diploma dan juga executive certificate. InsyaAllah hari Khamis ni saya akan meeting juga dengan satu lagi universiti, okey, saya tak boleh sebut nama lagi lah, yang mereka akan akreditasi apa-apa kursus yang MAZA buat. Lepas ni Kak Raihan bolehlah combo lagi, kan? Pakai jubah combo lagi kan? Tuan-tuan jangan main-main. Jadi apabila benda ni berlaku, saya perlukan ramai tenaga pengajar. Takkan saya CEO nak turun mengajar. Saya dapatkan bisnes. You all boleh buat part time mengajar. Tuan Zengkai dekat Penang esok kita. Ada student 10 orang nak belajar kat Penang, nak buat CJ, nak buat micro credential. InsyaAllah micro credential 3 program kat Penang. Bayar yuran, boleh tolak EPF, boleh bayar apa? Boleh ajar. Kita punya ni, Kak Liza kita, lecturer kita punya TVET, pakar TVET. Dekat Melaka, ada 10 orang. Nak buat apa? InsyaAllah. InsyaAllah minggu depan saya akan meeting dengan TVET. Saya akan meeting dengan TVET dan juga JPK. Kita dah jumpa Timbalan Menteri Sumber, YB Mustafa, tapi sebab kerajaan dah tukar reshuffle menteri, dia bertukar pergi ke menteri lain pula. So saya kena jumpa lagi sekali kita punya HR kita, iaitu sekali siapa, YB Sim. Saya kena jumpa dia pula. Kenapa tuan-puan? Saya nak PPT kan Prof Rohayu. Saya nak PPT kan Dr. Ainul. Saya nak PPT kan Kak Raihan. Apa itu PPT tuan-puan? Penilaian pencapaian terdahulu. Maksudnya kalau you dah bersama MAZA tulis buku selama lebih 3 tahun, kita PPT kan SKM 3 kan? Alah dah ada PhD lah MS, macam Prof Rayu ada Sevio lah benda, tak perlu lah SKM ni. SKM mahal tau. SKM kat luar semua universiti sekarang nak SKM tau. Lecturer pun semua nak SKM sekarang. So siapa yang boleh sign untuk yang boleh menyokong tuan-puan dapat SKM 3 tu? Saya lah. Tuan RS Rahman Shah kita ni adalah penulis MAZA lebih 3 tahun. Saya sign. Ambil gambar-gambar malam ni semua bukti. Kita buat portfolio. Terus convocation pakai jubah. Lepas tu buat SKM 4 bila SKM 5. Kat luar orang bayar, GPT bayar tuan-puan jadi pegawai penilai. Banyak ni. So kalau tuan-puan, kalau bukan untuk kita, buat untuk anak-anak kita. Buat untuk saudara mara kita yang budak-budak kita yang rasa-rasa tak dapat masuk universiti, datang ke MAZA, saya bantu diorang. Ni kita ada pakar ni, Puan Liza kita daripada Melaka. Ni semua pakar-pakar TVET apa semua ni kan, JPK punya orang semua. Jadi ini yang saya tawarkan pada malam ni. Saya tak merayu tuan-tuan, kalau you tak nak buat, bisnes ni tak suitable untuk you. Itu je. Kalau you rasa berbelah bagi nak buat perniagaan ni tak suitable, tak sesuai untuk you pun. Kalau saya nak orang yang betul-betul dia rasa sesuai untuk dia, come. Saya buka tangan untuk sama-sama kita share share perjalanan dalam perniagaan ini. Dr. Nuriah, saya jumpa Dr. Nuriah nanti insyaAllah. Saya sebut nama banyak kali tu, insyaAllah akan sukses lah dengan Tuan Raja tu. Banyak bagi komen ni, ini saya suka. So saya serah semula kepada MC kita malam ni. Terima kasih banyak. Saya rasa saya dah ambil time. Terima kasih banyak. Saya tuan-puan, saya punya perjalanan saya adalah saya nak dapatkan 5,000 ibu pada tahun ni. Sekurang-kurangnya bulan 6 ni 5,000 ibu dah ada dalam poster kita. Saya tunggu ibu Dr. Nuriah, saya tunggu ibu Tuan Raji Iskandar kita. Tuan-puan, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kesian Okey, saya kira terlalu banyak input yang telah diberikan. Saya kira malam ini satu orang kata taksiran yang sangat luas dan perlu dipikir kemudian sangatnya webinar kita lepas ini. Okey, seterusnya untuk meneruskan majlis kita akan sekali lagi ingin menjemput Master Syirul untuk mentauliahkan Professional Certified Advisor bermula pada tahun ini kepada wakil daripada Kolej Kemahiran Tinggi Mara PJ KKTM PJ. Dipersilakan MS. Terima kasih Prof. Rohayu. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan memegang amanah sebagai founder dan juga CEO pada MAZA Sdn Bhd, juga merangkap kepada founder kepada MAZA EduTech University. Dengan ini mentauliahkan Professional Certified Advisor TTA siri 94.0 nombor siri 624 2024. Mereka bertiga akan kongsi nombor badan iaitu 624 kerana mereka ditauliahkan di bawah
akaun booster yang dimiliki oleh Kolej Kemahiran Tinggi MARA Petaling Jaya KKTM PJ yang telah mengikuti kursus pada tahun yang lalu di Shah Alam. Dengan ini saya mentauliahkan Puan Nur Akmal, Puan Fairuz Safira, Puan Nur Rashikin sebagai Professional Certified Advisor. Dengan amanah ini saya berharap Puan bertiga untuk terus berkongsi, terus mendidik, membimbing kita punya penulis-penulis, kita punya booster owner yang lain kepada partner-partner kita yang lain supaya jihad ilmu kita ni boleh disebarkan kepada lebih ramai. Itu saja dari saya. Terima kasih Prof. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak MS di atas pentaulihan tadi. Jutaan tahniah juga kepada Kolej Kemahiran Tinggi MARA di atas perolehan tadi bukan senang untuk boleh berkursus sebagai nak faham konsep akhirnya berjaya diperolehi. Okey, seterusnya kita sampai di penghujung program, right? Kita tak lengkap lah kalau tak ada sesi bergambar, berfoto. Saya nak menjemput pihak admin untuk mengambil gambar, pihak HQ untuk menguruskan sesi bergambar, sesi foto. Dipersilakan Dr. Ayu. Okey, baik. Okay, terima kasih. Sebab malam ni kita ada orang Grab. Okay, kalau tuan-puan boleh tengok saya dengan TJ Padu ada pakai topi kat atas ni. Boleh cari di ruangan video filter. Video filter, pakai topi masing-masing. Kita memberi penghargaan, kita bagi Puan Umi Akmal tadi wakil KPTM untuk rasa happy dengan kita punya program ini. Okey, Wan Syekha kita di Singapura pernah pakai. Okay, saya mungkin tunggu dalam beberapa saat untuk yang lain cari. Okay, kalau tak ada tak apa, asalkan buka wajah masing-masing. Kita nak ambil gambar, kenalah ada muka kan lagi ceria. Okay, tahniah saya ucapkan Tuan Zafri, Alhamdulillah. Raja Iskandar. Raja Iskandar mungkin boleh buka juga muka. Tuan Raja Iskandar ada WhatsApp saya tadi. Kita punya referral daripada Kak Raihan. So insyaAllah Raja Iskandar berada di tempat yang betul dan akan inilah bersama kita dalam alumni. Taizo tak boleh buka kamera. Oh, Tuan Taizo, nama sedap nama macam bekas apa orang kata ni? Bekas ni era pula maafkan saya. Tuan Taizo memang DJ ni. Ya, itulah saya pun risau juga nak cakap banyak-banyak. Mungkin beliau kita punya DJ, ex DJ Suria. Okey, tak apa. Yang lain, ada lagi yang boleh buka kamera? Dr. Hani, saya nampak buka kamera sekejap. Tidak bersedia. Okey, tak apa. Kalau tak bersedia, tak apa. Mungkin boleh klik emoji nanti. Emoji love. Siapa boleh tunjuk contoh emoji tu. Biasa Faye dia suka buat emoji sahaja sebab dia tak dapat buka kamera. Macam Faye buat, macam Tuan Hadis buat tu Okey, Dr. Rosiah buat. Dr. Rosiah, selamat datang. Lama tak nampak Dr. Rosiah. Terima kasih semua. Certified Advisor yang hadir malam ni membantu kita lebih 40 orang tadi Okey, banyak pula saya cakap. Okey, saya akan terus tak apa. Tuan Raja, kita terus kepada sesi sebenar kita, itu bergambar. Okey, TJ duduk straight TJ sebab nampak kepala tu lain sikit. Alright. Okey. Dalam kiraan 1, 2 senyum 1, 2, 3 senyum. Sekali lagi untuk bingkai pertama. 1, 2, 3 senyum. Okey, bingkai yang kedua. Okey, 1. Alright, MSCA 69. Okey, dah on juga. Okey, 1. Boleh on lagi kamera. Okey, 1, 2, 3 senyum. Okey, terima kasih semua. So lepas ni kita ada turn. Mungkin Wan Syekha, kita punya coach sihat daripada Singapura pula nak ambil gambar sesi next week dan sebagainya. Jadi saya serahkan semula kepada Puan dan Tuan Pengerusi Majlis. Silakan. Di atas sesi foto tadi, tuan-tuan dan puan-puan, asalnya Melayu di Pentas Sunda tidak lengkap majlis tanpa pantunnya. Tamat sudah program kita, insya-Allah berjumpa lagi di lain masa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tutup dulu program kita dengan tasbih kafarah dan juga surah As. Semoga ia memberi rahmat, beri ilmu kepada kita pada masa sekarang dan juga pada masa depan, insya-Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.